Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Sawrah At-Tirmizi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah dia sehinggalah kepada hadis yang ke-333. An Aisyata qalat ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi syai'an qattu illa an yujahida fi sabilillah wa la daraba khadiman aw imra'atan. Daripada Sayyidina Aisyah binti Abi Bakar berkata ia, ma daraba Rasulullah tidak pernah memukul dengan tangannya sesuatu pun kecuali ketika berjihad fi sabilillah, maka barulah Rasulullah menggunakan tangan dia untuk memukul. Ni Rasulullah nak ajar apakah tangan itu bila kau perlu digunakan. Sekalipun Rasulullah kalau naik kenderaan, naik hima, naik kuda, Rasulullah pukul juga kuda dia. Maka pukul itu maksud pukul ni mukul yang menyakitkan. Kalau pukul kerana hajat seperti naik binatang ataupun pukul nak memberi adab ke apa dia, hak tu tidak ada masalah. Tetapi pukul yang menyakitkan orang tiada sebab, hak tu Rasulullah tak pernah buat. Maka Rasulullah ketika jihad, Rasulullah barulah menggunakan tangan dia. Maka kita sebut dah dulu Rasulullah sepanjang hidup dia, Rasulullah hanya membunuh seorang sahaja lelaki, itu Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ni Rasulullah ada. Rasulullah bunuh tu, Rasulullah pekung pun bukan dengan tujuan nak membunuh dia. Maka kenanya takdir mati dia. Maka katanya ulama, orang yang paling celaka adalah orang yang dibunuh oleh seorang Nabi. Maka dia katanya ulama, orang yang paling celaka kerana dibunuh oleh Nabi sendiri. Dan Rasulullah tidak pernah memukul khadam dia. Bukan kata pukul Rasulullah, bahkan Rasulullah tegur, kritik pun tak pernah. Ni Rasulullah. Kadang-kadang benda tu harus kita boleh buat. Contohnya memberi teguran kepada khadam kita boleh. Ataupun kita beri teguran kepada isteri kita, ataupun kita pukul untuk mendidik dia boleh. Tetapi Rasulullah tidak melakukannya. Ni menunjukkan kasih sayang rahmat Rasulullah. Tetapi di dalam hukum syarak tidak menunjukkan kata haram kita memukul isteri kita. Kerana di dalam Al-Quran menyuruh macam mana kita nak mentarbiyah seorang isteri supaya menjadi solehah, isteri solehah. Pertama kita tegur dia. Kalau dia tak dengar kata-kata kita, kita pisah ke tempat tidur, jangan tidur sekali dengan dia. Kalau tak dengar lagi, barulah kita pukul dia. Maka Rasulullah tak pernah memukul. Rasulullah itu rahmat Allah Ta'ala. Dia sendiri itu sebagai tanda rahmat kasih sayang Allah. Maka sekalipun hukum nisbah kepada umat itu boleh memukul, tapi Rasulullah memilih untuk tidak memukul.
Bahkan pukulan dan kritikan ini biasanya kalau orang tu hebat, dia tak akan memukul dan tidak akan mengkritik. Ni sebenarnya orang hebat ni. Kalau nak tunjuk orang hebat ni, tabiat biasanya tangan dia tak buat benda-benda yang tidak molek. Pukul isteri ko ni menunjukkan kehebatan. Ataupun kritik, kecek dia biasa saja deh. Tapi kalau orang tak hebat, berkecek bukan main, tapi tak ada orang dengar. Nasihat bukan main orang ni, tapi orang tak pernah dengar. Tetapi kalau orang hebat, mulut dia tak pernah kecek. Tetapi tangan dia kecek sekali, orang jadi dengar. Dia tak pernah pukul dan cuik orang, tapi dia pukul sekali maka orang jadi dengar. Tu dah, tu orang hebat. Rasulullah tak pernah memukul khadam dia, pekerja dia ataupun isteri-isteri dia. Tu Rasulullah nah. An Aisyah qalat ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntasiran min zalmatin zulimaha qattu ma lam yuntahak min maharimillahi syai'un fa idzan tuhika min maharimillahi syai'un kana min ashaddihim fi zalika ghadaba wa ma khayyara baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakum ma'samah. Daripada Sayyidina Aisyah binti Abu Bakrin berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah meminta pertolongan di atas kezaliman yang berlaku kepada diri dia. Kalau ada orang buat nyanyo kepada Rasulullah tak pernah ajak kawan-kawan dia supaya membantu dia. Misalnya ada orang cerca Rasulullah panggil sahabat dia, mari tolong saya kena cerca. Tak, Rasulullah lagu tu. Ini perangai Rasulullah. Kalau benda itu berkait dengan peribadi dia ataupun maruah dia ke apa dia tak cara lah mana, kita sebut dah Rasulullah. Kalau dia marah, kalau benda berkait dengan agama, kalau semata-mata benda tu kepentingan dia, maka dia tidak minta tolong daripada orang untuk tolong diri dia. Maknanya untuk menaikkan diri dia. Tak, Rasulullah tak pernah lakukan tu. Kita ni kalau orang buat zalim kita pun ajak orang lain juga, bantu saya kena zalim. Jadi Rasulullah tak pernah buat lagu tu. Kalau buat diri dia, orang kata orang apa, biasa ya Rasulullah. Tetapi selama mana tidak dihina daripada benda-benda kehormatan Allah Ta'ala sesuatu. Apabila dihina benda-benda yang berkait dengan Allah Ta'ala, maka Rasulullah lah orang yang paling marah. Kalau benda berkait dengan agama, maka masa tu baru Rasulullah marah. Berarti Rasulullah marah bukan kerana diri dia, bukan kerana nafsu. Kita ni banyaknya kita marah kerana nafsu, sekalipun kita guna atas nama gapo dia ke, atas nama keadilan ke, atas nama gapo-gapo dia ke, maka kita sebenarnya kita marah tu kerana orang khianat diri kita dan kerana memperjuangkan nafsu dan diri kita. Manakala Rasulullah memperjuangkan agama, benda yang berkait dengan agama saja dia akan marah, benda untuk diri dia tak perlu lagi mana. Kerana tujuan Rasulullah datang dibangkitkan untuk menyebarkan agama Allah, untuk membela agama Allah. Bukan nak membela diri dia, untuk menaikkan diri dia. Ni kita nampak sungguh kata Rasulullah tu marah kerana Allah. Tapi kita, agama Allah Ta'ala kita tidak marah. Orang hina agama Tuhan kita tak marah. Tetapi kalau orang tek peribadi kita, ada orang kritik peribadi kita, maka kita marah. Tapi kita kata atas slogan agama, atas nama agama, atas nama mempertahankan maruah. Tetapi nampak banyaknya marah kita itu bersumber daripada nafsu dan kepentingan diri kita. Tapi Rasulullah betul-betul untuk agama dia akan marah. Tetapi untuk diri dia tak apalah, biasa Rasulullah maaf. Ada perasaan itu tapi Rasulullah maaf. Ni nak ajar kepada kita lagu mana kita nak bawa agama. Agama ni bukan nak ajak orang kepada diri kita. Bukan nak ajak orang kepada mazhab kita. Bukan nak ajak orang kepada pegangan kita. Bukan nak ajak orang kepada tariqah kita. Bukan nak ajak orang kepada gapo. Tetapi kita nak bawa agama ni sebenarnya kita nak ajak orang kepada Allah. Asal saja orang tu sampai kepada Allah, ikutlah guna jalan-jalan mana pun terpulang kepada dia. Asal saja dia sampai kepada Allah. Tetapi ramai sekarang orang yang mengajak kepada Allah, pendakwah-pendakwah ajak kepada diri dia.
Maka kalau orang lain pergi kepada guru lain, pergi kepada syekh lain, maka dia rasa marah, dia rasa hina, dia rasa agama Tuhan ni kurang. Kurang apa? Orang tu ajak kepada agama Tuhan. Maka gilah kepada siapa-siapa dia pun. Yang penting orang itu membawa kita kepada Allah. Tu yang panggil dakwah ilallah. Da'i ilallah. Orang yang mengajak orang kepada Allah, bukan ajak kepada diri. Lah ni ramai mengaku da'i, pendakwah, tetapi ajak kepada populariti dia. Ajak kepada kemasyhuran dia. Berarti kalau orang sokongan kepada orang lain, dia rasa tidak selesa, rasa tidak senang, rasa gapo dia. Kerana apa? Kerana dia rasa dialah agama Tuhan. Kalau kurang saya, maka kuranglah agama Tuhan. Sedangkan semua orang yang mengajak orang kepada Allah itu adalah pembawa kepada agama Tuhan. Asal saja pergi dengan mana-mana cara, asal saja sapa kepada Allah, maka itu kita kena sokongan. Tetapi kalau ada pendakwah mengajak orang bukan kerana Allah, kepada ajaran-ajaran sesat, kepada ajaran-ajaran yang menyeleweng, keluar daripada ahli sunnah wal jamaah, wajib kita orang yang mengetahui, wajib memberi penerangan. Kerana apa? Kerana cara macam ni sesat dan tidak sampai kepada Allah. Tetapi selagi mana masih dari ahli sunnah wal jamaah, mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, kau apa dia, tauhid Asy'ariyah, Maturidi, salaf ataupun khalaf, ataupun tasawuf yang muktabarah, silakan. InsyaAllah benda itu menyampaikan kita kepada Allah Ta'ala. Manakala benda yang tidak menyampaikan seorang itu kepada Allah Ta'ala, maka itu bukan dakwah kepada Allah Ta'ala. Waktu sebab itulah kita tengok pendakwah sekarang nampak berbalah, nampak berkelahi, nampak berpecuh, nampak bermasai muka. Kumpulan ni bermasai muka dengan kumpulan ni. Tarikat ni masalah dengan tarikah ni. Tarikah ni pula kata tarikah dia gini. Hak ni mazhab ni balah dengan mazhab ni. Berarti kita sebenarnya mengajak orang kepada siapa? Ajak orang kepada mazhab kita, ajak orang kepada diri kita, ajak kepada kemasyhuran kita, ataupun kita ajak orang kepada Allah. Kalau semua orang ajak kepada Allah, nescaya semua pendakwah atas muka dunia ni akan bersatu hati. Kita tengok orang-orang alim, orang-orang arif billah tak pernah balah. Tak pernah. Semua saling suka hati, saling ketawa, saling apa, kerana duduk dalam satu barisan. Duduk dalam satu saf untuk membawa orang kepada Allah Ta'ala, bukan bawa kepada kumpulan kita. Maka selagi mana kita ajak bukan selain daripada Allah, maka berlakulah perpecahan. Tapi kalau semua ajak kepada Allah, maka membawa kepada kesatuan. Lagu tu. Maka Nabi Muhammad ajar, janganlah kita membuat tindakan ke apa-apa untuk tujuan peribadi kita. Maka kalau tujuan peribadi, orang ni ada peribadi dia, ni ada peribadi dia, akhir sekali berbalah dan menunjukkan saling hebat. Akhir sekali tarikah pun bukan mengajak orang kepada Allah, tapi mengajak kepada tarikah dia, mengajak kepada nafsu, mengajak kepada fahamnya dia. Bukan mengajak orang kepada Allah. Tapi kalau masing-masing kepada Allah, rasa suka pula kita duduk di dalam medan dakwah kerana saling bergandengan untuk mengajak manusia kepada Allah Ta'ala. Tetapi kalau masing-masing ajak kerana nafsu, ajak kepada kepentingan diri, maka duduk dalam medan dakwah pun rasa pening kerana saling berbalah, saling menunjukkan kehebatan, saling nak kemasyhuran, saling nak kelainan. Hak ni pakai serbai lagu ni, hak ni pakai serbai lagu ni, hak ni pakai serbai lagu ni. Apa? Nak cari kelainan, bukan nak cari Allah. Di dalam tarekah pun nak cari kelainan, bukan nak cari Allah. Hak ni pakai lagu ni. Pakailah serbai macam-macam mana pun, jubah macam mana pun, semua itu selagi mana mengajak kepada Allah, pegailah dia. Ada satu perbincangan ulama-ulama, perbahasan ulama-ulama dunia lah. Maka naiklah perbincangan, perbahasan. Hak ni royak gini. Hak ni royak gini. Kita kena ngajak kepada akhir sekalinya naiklah seorang ulama. Dia ulama tu kata, hamba nak tanya, kita semua ni kata ajak orang kepada siapa sebenarnya? Ajak orang kepada mazhab kita, ajak orang kepada tarikah kita, ajak orang kepada pemikiran kita, ataupun mengajak orang kepada Allah? Siapakah orang nak ajak orang kepada Allah? Saya dengar daripada mula perbahasan, semua orang ajak kepada pendirian dia, pendapat dia, bukan ajak orang kepada Allah. Maka senyap majlis mesyuarat itu. Ulama-ulama terdiam dengan soalan daripada seorang ulama tu. Manakah sekarang orang yang mengajak orang kepada Allah Ta'ala?
Maka sekarang kita sangat-sangat berhajat kepada orang yang mengajak kita kepada Allah Ta'ala. Nabi Muhammad ajar lagu tu. Ada seorang nama Syekh Abdullah bin Bayyah. Abdullah bin Bayyah. Dia ni orang Syankiti ni, Mauritania ni. Antara ulama ahli sunnah masyhur di dunia lah ni. Dia kata apa dia? Dia kata buat masa sekarang akhir zaman ni makna umat Nabi Muhammad sangat-sangat berhajat kepada wali Allah. Kita sekarang sangat-sangat berhajat kepada kekasih Allah, waliullah dia kata. Kerana apa? Kerana dengan masalah orang Islam sekarang. Dengan kehadiran ulama sendiri pun pening kepala tak boleh nak menyelesaikan, mesti kena hadir seorang yang betul-betul karamah, betul-betul ikhlas dengan Allah, betul-betul wali Allah Ta'ala yang akan menyatukan dan yang akan menyelesaikan masalah umat. Kalau semata-mata melahirkan orang yang bijak pandai, bijak sana, dia ni orang alim ni, masya-Allah ni, ya Abdullah bin Bayyah ni. Dia kata semata-mata ilmu tidak dapat menyelesaikan, kecuali mari Allah Ta'ala hadirkan seorang wali Allah, barulah dapat menyatukan hati kita semua. Dapat menyelesaikan masalah umat. Dia kata lagu tu. Betul sungguhlah. Lagi manalah kita duduk dengan keadaan kita macam-macam ustaz. Orang nak jadi ustaz tapi belajar dengan arti. Nak jadi ustaz, nak jadi da'i, belajar dengan arti. Jadi sifu dia. Nak jadi orang dulu nak jadi ulama, kena belajar dengan ulama, kena bersuluk, kena belajar zuhud, kena belajar tawakal. Lah ni nak belajar pendakwah, nak jadi da'i, nak jadi gapo, tetapi belajar dengan arti. Belajar dengan orang yang jauh dengan Allah, belajar orang yang tak kenal dengan Allah, pening sungguh. Tiba-tiba keluar ni jadi pencetus, jadi begoni, jadi macam-macam. Bukan latihan untuk menjadi ulama, bukan untuk jadi orang popular mungkin. Nak jadi artis selebriti boleh, ustaz selebriti boleh, tak ada masalah. Tetapi kalau nak jadi ulama, bukan lagu tu cara tarbiyah dia. Ulama hok duduk dalam tarbiyah pun tak mampu lagi, sedangkan macam mana ditarbiyah oleh artis. Ditarbiyah campur di antara lelaki dan perempuan. Suruh lagu ni, suruh lagu ni. Macam-macam lah. Kita tengok sendiri dan kita nilai sendiri. Kadang-kadang kita tengok pakaian orang kampung, orang awam yang tidak belajar agama lebih sopan berbanding dengan seorang ustaz yang pandai ilmu agama. Pakaian dia Allahu Akbar. Tapi pakaian orang kampung duduk di biasa pergi masjid pakai kain plekat, pakai kita nampak sopan berbanding dengan ustaz-ustaz sekarang. Maka berhati-hati. Zahir pun dia tidak mengajak kepada Allah, batin dia lagi-lagilah kita syok. Lagi-lagilah kita ragu batin dia. Kerana manusia ni hukumnya zahir, manakala batin itu suruh kepada Allah. Dia kata dak, yang penting hati tu baik. Luar tu tak apa, tak ada masalah apa. Nabi kata nahnu nahkum bizawahir wallahu yatawalla sarair. Kami hukum secara zahir. Dalamnya kami tak tahu. Maka kamu jangan nak tipu kami benda kami tak tahu. Sampai bila kalau kamu kata betul, kalau kamu kata baik pun saya tak boleh nak kata betul ataupun salah. Maka saya hukum secara zahir saja. Dulu ulama, perangai dia ulama, sifat dia ulama, pakaian dia ulama. Sekarang ulama pakaian bukan pakaian ulama, pakaian Allah. Kita tengok macam penyanyi K-pop pun ada ulama. Maka yang tinggal ke pakaian dia, maka hilanglah kehaibatan dia sebagai seorang ulama. Maka apabila orang tidak memandai dia sebagai ulama, dia marah. Sedangkan dia sendiri membuat kehaibatan dia, yakni pakaian ulama. Jadi lagu itulah Nabi Muhammad mengajar kita. Lebih-lebih lagi orang yang ada tanggungjawab yang mengajar agama, ajak orang kepada Allah. Ikhlas sungguh. Kita tengok orang-orang tua dulu tak suhu sangat. Tetapi kalau kita masuk dalam majlis dia, kita dengar percakapan dia, betul-betul percakapan dia keluar daripada hati dia, betul-betul nak mengajak kita kepada Allah. Tidak pernah ajak suruh dia orang hormat kepada dia, orang sanjung dia, orang gapo dia, orang puji dia, awak gini, dia tak bersih benda tu. Tetapi dia nak ajak orang kepada Allah Ta'ala semata-mata. Sekarang macam-macam lah. Orang gila glamour, orang gila gini. Macam-macam. Masyhur tak apa. Kita jadi seorang ustaz masyhur misalnya, tidak salah. Tetapi jangan orang tua panggil gila ke masyhur, gila ke glamour. Lah ni kita tengok pun sendiri. Di dalam internet ni, benda ni molek kalau kita guna untuk kebaikan. Tetapi kita tengok kadang-kadang, ya Allah, menjadi
jadi fenomena dah pula. Nah, jadi macam benda satu kegilaan pula, pakat duduk pula buat live pula gini. Nah, kadang-kadang benda yang tidak sepatutnya gini. Maka berlakulah kekacauan. Dan masyarakat melihat ulama-ulama sekarang bukan nak mengajak orang kepada Allah, tetapi nak mengajak kepada diri sendiri, nak mengajak kepada kemasyhuran diri. Nah, sebab itulah kita masyhur tak apa, yang penting jangan niat, jangan gila kepada kemasyhuran. Nah, wa ma khuyira baina amrayni illa ikhtara aisaruhuma ma lam yakum ma'samah. Maka Rasulullah tidak diberi pilih dua perkara, kecuali Rasulullah akan pilih benda yang paling mudah. Benda dua perkara, benda agama memang Rasulullah pilih dah lah, semua benda ada pahala belaka. Nama malam yakum maksama, selama mana benda itu tidak ada dosa. Maka kalau benda dunia, Rasulullah pilih benda paling mudah, paling ringkas, selama mana benda itu tidak berdosa. Maka benda-benda hak paling ringan, maka itulah Rasulullah pilih. Nah, hak hidup ni mudah-mudah ya. An Aisyah qalat istazana rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana indahu faqala bi'sa bnu ashirah au akhu ashirah summa azina lahu fa'alana lahul qawla falamma kharaja qultu ya Rasulullah qulta ma qulta summa alanta lahul qawla faqala ya Aisyah inna syarran nasi man tarakahun nasu au wada'ahun nasu ittiqa'a fuhshihi. Daripada Sayyidina Aisyah berkata, ia telah meminta izin seorang lelaki untuk bertemu dengan Rasulullah, sedangkan ketika itu aku bersama dengan Rasulullah. Rasulullah duduk dalam rumah dengan Sayyidina Aisyah. Tiba-tiba dengar ada seorang lelaki di muka pintu meminta izin untuk bertemu dengan Rasulullah. Maka Rasulullah pun berkata, inilah sejahat-jahat keturunan, inilah saudara kepada keluarga yang jahat. Rasulullah kata kepada lelaki sana depan Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah kata, saya ada dengan Rasulullah. Tiba-tiba apabila lelaki saat ni minta izin untuk bertemu Rasulullah, Rasulullah kata, ni lelaki jahat ni mari dah ni, lelaki keturunan jahat ni mari dah ni. Rasulullah kata lagu tu. Maka apabila Rasulullah minta izin, Rasulullah kata tak apa, masuk. Maka apabila lelaki itu masuk bertemu dengan Rasulullah, maka Rasulullah pun memperhaluskan percakapan dia. Rasulullah pun kecil lemah lembut dengan dia. Kecil lemah lembut, baik, sopan santun. Rasulullah senyum, Rasulullah sambut tetamu dengan keadaan mulia. Kemudian lepas pada selesai, lelaki itu pun keluarlah daripada rumah Rasulullah. Maka katanya Sayyidina Aisyah, Sayyidina Aisyah menjadi keliru. Tadi Sayyidina Aisyah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi mu kata-kata kepada dia, mu keji dia, mu kata berat-berat ke dia, mu kata hak ni lah sejahat-jahat keluarga. Tiba-tiba apabila dia masuk depanmu ya Rasulullah, maka mu kecil lembut pula dengan dia. Adakah kamu ini bermain-main kau di hadapan dia, kau akah kamu nama mempersenda ke dia ke, ataupun kamu ni talai dua muka ke, belakang jahat, belakang kecek jahat, depan kecek baik ke? Apa dia ya Rasulullah? Mudahanah kau ya Rasulullah. Mu ni bagaimana saat ni kecek gitu. Kecek kata berat-berat, tiba-tiba kecek molek pula kata. Maka Rasulullah kata, ya Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya sejahat-jahat manusia adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia kerana takut akan kejinya mulut dia. Sejahat-jahat manusia, orang yang meninggalkan dia, tak sesaing dengan dia kerana mulut dia terlalu beleza. Mulut dia terlalu keji, suka menyumpah, suka kata ke orang, suka mapuh orang, suka sindir orang, suka pacung orang, suka kerak orang. Maka itu adalah sejahat-jahat manusia. Maka benda yang jahat aku kena beritahu benda ni jahat. Lelaki ni jahat, saya kena beritahu lelaki ni jahat. Tetapi apabila dia masuk berjumpa dengan saya, dia sebagai tetamu saya, maka saya kena bercakap lembut. Tak semestinya apabila orang itu jahat kita kena kecek dengan kasar. Mudah-mudahan dengan kita kecek dengan lembut, maka dia terpengaruh dengan kita, dia suka dengan agama Allah Ta'ala. Maka kita beri hak masing-masing. Hak nak memberitahu dia tu orang jahat tak salah. Ni keturunan dia ni bahaya ni, berhati-hati ni, licik orang lagu ni. Tak apa kita kata lagu tu. Tetapi apabila depan dengan dia, kita jaga akhlak dia. Kerana
Orang yang paling jahat katanya Nabi, orang yang mulut dia leza, kecek sindir kepada orang, kecek kasar. Maka waktu Nabi kata seburuk-buruk manusia, orang tak si berkahwin dengan dia kerana apa? Kerana apa? Kerana mulut dia terlalu leza, kecek keji-keji sehingga orang tak suka dengan dia. Nah. An Hasan bin Ali qala Husainu sa'altu abi an siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi julasaihi faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daimah bishri sahlal khuluqi layyin janibil laisa bifazin wala ghazi wala sakha wala fahash wala ayya wala musyah yataghafalu amma yashtahi wala yu'isu minhu rajih wala yukhayyabu fihi qad taraka nafsahu min salasi al-mirai wal ikbari wa ma la ya'ni. Daripada Hasan bin Ali berkata Sayyidina Husain. Kita sebut dah Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain ni cucu Nabi. Antara kerjaan dia dua orang ni sentiasa berlomba-lomba cari apakah sifat-sifat Nabi yang masih lagi pok dia tak tahu, supaya dia tahu semua ciri-ciri yang ada pada datuk dia, supaya dia boleh tiru perangai Rasulullah. Maka aku bertanya, Sayyidina Husain kata, aku bertanya bapakku, makna Sayyidina Ali, mengenai perjalanan hidup Rasulullah fi julasaihi, bersama dengan orang yang duduk dengan dia, hadirin dia. Maka berkatalah Sayyidina Ali adalah Rasulullah sentiasa tersenyum, sentiasa bergembira, sentiasa bermanis muka. Muka Rasulullah sentiasa manis. Tak ada riwayat Sayyidina Ali kata Rasulullah ni sentiasa masa hidup penuh berfikir. Jadi kita sebut dah Rasulullah tain dia suka-suka, tain dia sedih-sedih. Tetapi ulama mengambil rumusnya daripada banyak riwayat hadis, Rasulullah hidup dia ni biasa, suka tu banyak. Kerana Islam mengajar basyiran wa nazira. Rasulullah ni sebagai pemberi berita gembira dan beri berita yang menakutkan. Maka berita gembira mestilah banyak berbanding dengan berita yang menakutkan. Sebab tu dalam agama mesti bercakap benda-benda yang orang suka, benda-benda akhirat, benda-benda kiamat, benda-benda berkait dengan neraka, berkait dengan benda-benda haram. Kita kurangkan bercakap, jika perlu baru kita bercakap, ataupun orang tu melanggar perintah Allah Ta'ala baru kita bercakap. Tapi kalau orang nak biasa-biasa, berilah berita-berita gembira berkaitan dengan syurga, berkaitan dengan pahala, menunjukkan akhlak kita. Maka Rasulullah sentiasa bermanis muka. Sahlal khulqi, mudah sangat perangai Rasulullah. Tak orang panggil mudah basuh, itu orang panggil mudah basuh. Nah, sangat mesra lah kita kata. Sangat mesra, orang tu orang panggil tergetik terening. Tergetik terening. Akhlak dia sangat halus sehingga semua orang suka. Orang tua suka berkahwin dengan Rasulullah, orang sebaya dia suka, budak-budak muda suka, kanak-kanak suka, isteri dia suka berkahwin dengan Rasulullah. Nah, lain janib, Rasulullah ni sangat lemah lembut. Orang yang duduk di samping yang lemah lembut. Sampingnya, maknanya Rasulullah ni berkahwin, bergaul dengan cara lemah lembut. Rasulullah tidaklah fazing. Fazing ni bengis ataupun berperangai buruk, kecek pongoh, kecek kasar, kecek terbolah. Rasulullah tidak. Dan Rasulullah bukan ghaliz. Ghaliz ni perangai kasar. Cara gerak ke Rasulullah, perkataan yang Rasulullah pilih, tidak ada istilah sentap bagi Rasulullah. Perkataan dia lebih lembut daripada air lagi. Sehingga sebab itulah ulama kata, kita ni nak menarik hati orang. Kalau kita katok dia, kita seksa dia, dia tidak akan mari kepada kita. Tetapi dengan perkataan yang sangat lembut dan indah, yang keluar daripada perasaan cinta, maka akan menambah beribu-ribu hati orang. Tetapi dengan kekasaran, dengan kita gunalah apa saja, kita guna kekuasaan kita untuk menarik orang, walau seorang dengan kekasaran, dia tidak akan mari kepada kita. Maka dengan satu perkataan, kadang-kadang perkataan yang lembut, orang akan teringat siapa mati. Satu perjumpaan, dengan satu perkataan saja, orang itu akan ingat kepada kita siapa mati. Tetapi dengan beribu-ribu perkataan yang kasar, orang itu tidak akan mari kepada kita. Maka Rasulullah ini
Bukanlah jenis orang kasar. Itulah tujuan Rasulullah nak mengajak orang. Berarti Rasulullah nak memikat hati orang. Kerana kita bukan penting tubuh dia tak penting, hak penting hati dia. Kadang-kadang tubuh dia tidak pernah berjumpa dengan kita, tetapi hati dia sudah terpikat dengan kita. Maka Rasulullah kata penting. Pas lagu mana kamu nak memikat seseorang itu? Menggunakan perkataan. Inna fil kalami la sihra. Sesungguhnya di dalam percakapan itu ada sihirnya. Katanya ulama kata di dalam perkataan itu ada sihir. Satu perkataan sehingga membuat seorang perempuan itu bunuh diri. Satu perkataan membuat orang itu meninggalkan keluarga dia. Satu perkataan saja. Maka sebab itulah kalau mentera-mentera dibaca dengan mulut. Kerana apa? Kerana dia daripada perkataan. Sebab tu bahaya perkataan. Bukan mentera, bukan ajian, bukan gapo dia, bukan jampi, bukan gapo, tetapi perkataan sahaja. Maka boleh menarik orang. Wala sakhab, Rasulullah tidak jenis sakhab. Sakhab ni kita sebut dah dulu. Sakhab ni tidak suka mengaibkan orang. Rasulullah tidak suka mengaibkan orang, malukan orang, kadang-kadang mapuh orang ataupun sindir atau perkataan sinis. Rasulullah tak guna. Wala fahash, dan Rasulullah tidak menggunakan perkataan-perkataan yang keji. Kata-kata yang lucu, kata-kata gapuh. Rasulullah menjaga perkataan dia supaya semua perkataan dia, kerana Rasulullah ni orang yang terhormat, orang yang terpuji, maka semua perkataan dia suka didengar. Sekalipun dia bercakap mengenai benda-benda yang kadang-kadang benda sensitif, tetapi Rasulullah memilih perkataan yang paling lembut. Wala ayab, Rasulullah tak suka mengaibkan orang. Dan musyah, dan Rasulullah tidak kedekut. Ni kita orang ahli agama, tapi kita lah paling kedekut sekali. Kita ahli agama, kita ajak orang bersedekah, kita ajak orang menyumbang, kita ajak orang buat kebaikan pada bulan puasa. Kita nak tanya kita ahli agama, kita buat ke tidak? Kita sendiri buat ke tidak? Kalau kita tak ada duit tu suruh pasal, tapi kalau kita kemampuan, kita buat ke tidak? Adakah kita suruh orang lain saja, kita tak buat? Tak. Rasulullah tidak kedekut. Ni Rasulullah perangai dia, subhanallah, sehingga ke sahabat-sahabat zaman Rasulullah kata Rasulullah memberi ke orang harta seperti orang yang tidak takut kepada kemiskinan. Kita kalau beri kepada orang, kita mikir lagi, kita takut miskin. Kita ada 1 juta, kita beri 100,000. Sudah tinggal 90,000 ni. Kita memberi, tetapi memberi dengan perasaan takut miskin. Tetapi Rasulullah memberi seperti tidak rasa tak pernah miskin. Ambil bui. Tak pernah mikir mengenai harta. Ni perangai Rasulullah. Bukan buat-buat, tetapi betul-betul. Rasulullah tidak mempedulikan apa yang ia inginkan. Kadang-kadang keinginan Rasulullah tak terlalu ikut sangat keinginan. Dia nak gini, tapi tidak tercapai. Biarlah, tak ada masalah apa. Hidup mudah Rasulullah. Kita ni rasa pening, rasa serabut, rasa risau kerana banyak sangat keinginan kita tidak tercapai. Maka kita duk fikir keinginan kita tak tercapai itu, maka kita jadi serabut, rasa tak puas hati dengan Tuhan. Tetapi Allah, Nabi Muhammad sentiasa meninggalkan, lupa apa yang ia inginkan. Dan Rasulullah tidak pernah menyebabkan orang yang berharap kepada dia putus asa. Orang yang berharap, berhajat sesuatu kepada dia, dia tidak pernah menyebabkan orang itu putus asa. Rasulullah menahan diri dia 3 perkara. Rasulullah tahan daripada diri dia 3 perkara. Pertama, Rasulullah tahan mengenai berdebat. Kerana berdebat ini, mirak ini berdebat. Kerana berdebat ni bukan nak cari kebenaran. Berdebat ni nak cari kemenangan. Kerana orang kalau nak cari kebenaran, bukan dengan cara berdebat, dia akan cari penerangan, akan cari petunjuk, akan cari gapo dia. Tapi kalau dia mari nak berdebat, berarti dia mari dengan niat nak mencari kemenangan dah. Maka sebab itulah berdebat itu dilarang daripada syariat. Kerana berdebat itu menyebabkan hati kita menjadi keras. Kadang-kadang dengan berdebat kita di pihak yang salah, maka kita nak mempertahankan kesalahan kita. Maka jadi keras, maka tidak ada manfaat berdebat itu, bahkan menjadi hati semakin keras, bahkan kita tetap di dalam kesalahan kita. Tetapi kalau kita nak cari kebenaran, tak perlu berdebat, pergi cari dalil, pergi tanya orang. Orang sekarang kalau lain daripada kumpulan dia, bid'ah. Selain daripada kumpulan dia, syirik. Selain daripada kumpulan dia,
masuk syurga neraka selain daripada kumpulan dia kafir. Ada juga tak boleh terima pendapat orang. Tanya dalil bagi kumpulan tu. Kalau dalil dia daripada Al-Quran dan hadis dan perbuatan sahabat dan menurut kaedah-kaedah syarak, maka biarlah kita tak sibuk tak apa. Dah dia ada dalil dah. Dia ikut Al-Quran dan hadis juga. Al-Quran dan hadis ni banyak. Rasulullah tidak pernah menyombong diri, rasa besar diri. Rasa saya ni orang hebat, rasa saya ni orang besar, saya orang ni ada harta, saya ni ada pengaruh, Rasulullah tidak pernah rasa lagu tu. Rasulullah tinggalkan benda ini daripada diri dia. Dan Rasulullah tinggal benda-benda yang tidak beri manfaat kepada diri dia. Benda-benda yang tidak beri manfaat kepada diri dia. Wa tarakan nasa fi salasin wallahu a'lam. Rasulullah meninggalkan manusia itu 3 perkara. 3 perkara Rasulullah menahan daripada 3 perkara berkait dengan manusia. Wallahu a'lam. Ngaji puasa-puasa ni setengah jam kita baca kitab, kita baca soalan setengah jam tak boleh banyak-banyak. Minta ijazah ayat kursi wakas milia, cara baca dia dengan ni 2 riwayat hang baca dah. Pertama hang terima daripada Tuan Guru Abdul Hamid bin Haji Daud, Pondok Madrasah Pondok Selegi. Pondok Selegi. Cara baca dia Allahu la ilaha illahu. Nyawa. Seduk nafas dah. Al Hayyul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Baca lagu tu. Setiap berhenti tu seduk nafas dengan mulut. Seduk lagu tu dengan mulut dah. Melalui mulut, jangan hidung, melalui mulut. Lah sekali ke-9 tu wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim, seduk beserta telai air liur. Telai air liur. Seduk berserta telai bunyi geluk ni dah. Seduk lagu tu biar telai. Niat supaya ayat kursi tu masuk dalam tubuh, menghilangkan segala gangguan-gangguan jin dan penyakit-penyakit dalam tubuh kita. Amallah setiap kali lepas pada sembahyang. Lepas pada sembahyang fardu. Baca ayat kursi sekali saja wakas 9. Kalau payah, misalnya payah duk main Allahu la ilaha illahu, duk main seduk lagu tu depan orang takut jadi apa, kita buat sekali saja lepas maghrib ke sekali ke dalam sehari Jangan seduk dengan hidung seduk dengan mulut. Imam ataupun makmum semaya dalam keadaan tahan ketuk, apa hukum dia? Makruh. Setiap benda kita semaya dalam keadaan benda tu mengganggu khusyuk kita, hukum dia makruh. Semaya tu sah, menyebabkan was-was tak apalah, hukum dia sah betul. Boleh qada orang jahil dapat ilmu laduni, itu rezeki daripada Allah. Ilmu pemberian daripada Allah itu rezeki. Dapat hukum dia orang jahil pun boleh juga. Tetapi kalau nak dapat ilmu laduni, katanya Allah Ta'ala, man amila bima alima awrasahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa dia beramal dengan ilmu yang ia sudah tahu, semua bab ambil semaya, bab sunat, gapo dia tahu belaka, bab makrifat, bab gapo, dia amal semuanya, awrasahullah, Tuhan akan mewariskan kepada dia ilmu yang ia tidak tahu lagi. Maka ilmu gapo dia yang tidak tahu? Ilmu laduni. Tetapi ada orang jahil tapi dapat ilmu laduni, itu rezeki daripada Allah. Tapi nak dapat, biasa orang beramal dengan ilmu baru dapat ilmu laduni. Lepas test Covid maka batal puasa, kena imsak dah, tak boleh makan. Batal puasa lah. Dosa kodok batal ke puasa sebab penyakit darurat, kena cek kau apa dia. Tak boleh nak cek kau tengah malam kau apa dia, terpaksa kena cek waktu tengah hari, maka kita batal puasa dengan cara masuk benda ke dalam rongga saat ni, cek Covid saat ni, maka tak berdosa. Tetapi batal dalam puasa kita, kena qada dan tak boleh makan, kena imsak. Serban tak ada ekor, serban ada ekor 2. Masalah serban ni, masalah ekor ni ada riwayat Nabi pakai serban, tak dalam hadis tak sebut ekor.
Maka ada ulama memakai serba tak ada ekor. Ada riwayat Nabi pakai serba 1 ekor. Ada riwayat Nabi pakai serba 2 ekor. Nah, boleh berlaku macam-macam lah riwayat dan cara-cara perbahasan dia. Ada kata ekor hak paling sahih sekali Nabi pakai serba ada 2 ekor. 2 ekor. Maka orang pondok kita pakai serba biasa, lepas tu serba ekor dia kali atas so coking. Tu serba 2 ekor juga. Ekor ke atas, ekor ke bawah tu khilaf ulama. Panjang perbahasan bab serba ni, hamba sebut secara ringkas. Apa beza Sayyidina dengan Sayyidina? Ada kata beza, ada kata boleh sama saja makna. Sayyidina dengan Sayyidina. Sayyidina boleh baca, Sayyidina boleh baca. Ada kata Sayyidina ni tak molek, Sayyidina hak betulnya. Tak apa, ada kata satu makna saja, Sayyidina dengan Sayyidina. Perlu kau ikut bai'ah Imam Mahdi. Hak tu kita tak tahulah lagu mana kita dia apabila timbul Imam Mahdi kita kena pergi bai'ah kau tak apa kena. Tuhan akan perjalankan kita. Kalau kita takdir jadi tentera dia, kita akan dipermudahkan Tuhan boleh bai'ah dia. Kalau kita tidak bai'ah pun pada masa tu, insya-Allah kita ni orang agama Islam ni insya-Allah semua tu jadi penyokong kepada Imam Mahdi. Kerana satu-satunya imam yang diiktiraf oleh Allah Taala pemimpin, bukan naik melalui sebagai undian semai. Dak Allah Taala iktiraf sendiri. Maka orang-orang mukmin orang mukmin, orang yang hati bersih akan mengiktiraf Imam Mahdi. Beza rukun khutbah, sunat raya dan khutbah Jumaat. Khutbah ni sama saja rukun dia. Itu apa dia? Alhamdulillah, selawat, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ittaqullah. Baca ayat Quran. Tu rukun yang pertama. Duduk. Naik pula, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ittaqullah, Allahumma ghfirli. Doa kepada orang mukmin. Cuma sunat ketika khutbah raya, permulaan khutbah yang pertama disebut Allahu Akbar 9 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 9 kali tanpa satu nafas. Khutbah yang kedua naik Allahu Akbar 7 kali. Lepas pada tu baru sebut rukun. Alhamdulillah, Allahumma salli. Di khutbah raya hari kita nak raya ni, kita raya di rumah, baca khutbah raya di rumah boleh kalau ada orang ramai. Kalau kita maya sore jangan baca khutbah. Malu kat orang. Hukum makan telur tak dibasuh sebelum masuk. Ingat telur tu hak kita makan dalam bukan kulit dia. Hukum dia apa hukum? Boleh makan telur hak dalam, tak ada kaitan dengan hak luar. Pada hak luar tu kalau kita pegang telur tu najis hak luar. Kita pun pecah. Hak tu bersih, hak jatuh tu. Takut kita pula pergi pegang telur tu. Tangan kita kotor, tu saja najis. Kalau sekali telur pun pecah, hak ni kita pegang pula telur pun setuh makan setuh gapo dia. Hak tu ulama bahas bab najisnya. Bukan telur tu kita pun pecah tu tak jadi najis. Tu. Nak basuh pun boleh telur Lah ni ada orang jual tulis kedai saya telur dibasuh. Bukan telur dia. Telur air tu dibasuh. Maka telur jadi ramai laku kedai dia kerana telur dibasuh. Ada juga orang jual air dia tulis air saya jaga begitu prihatin dengan penjaga air dia, saya tak benarkan air saya berzina dengan air lain. Ada juga. Semua anak halal hasil daripada perkongsian nikah secara online. Nama sebut gitu. Macam-macam cara peniaga kita pun jadi nak sokong pun ada. Nafkah anak luar nikah lagu mana? Nafkah anak luar nikah, anak tu sabit kepada ibu dia saja. Pak dia tak ada anak luar nikah. Maka nafkah itu mak dia lah kena beri nafkahnya. Sebab anak dia tak boleh nafi dah. Selain daripada istikharah, apa cara untuk mendapat petunjuk daripada Allah? Berdoa dengan Allah. Istikharah dengan cara doa, ataupun istikharah dengan cara semaya, ataupun minta petunjuk, minta nasihat daripada orang alim. Orang yang berfikir dengan panduan daripada Allah, bukan mengikut hawa nafsu dan nafsu dia, kepentingan dia. Orang ni kita nak minta nasihat, cari orang yang mikir mengenai Allah Ta'ala semacam. Berarti nasihat dia betul mari daripada Allah, bukan mari daripada fikiran dan nafsu dia. Jenis-jenis wali Allah banyak sangatlah. Jenis-jenis wali Allah ni terlalu banyak. Hak penting wali Allah ni kekasih Allah Ta'ala.
Orang yang Allah Ta'ala sayang. Kerana apa orang Ta'ala? Kerana hati dia sangat bersih, sangat jujur dengan Allah. Kadang-kadang dia banyak melakukan taat, kadang-kadang ibadat dia biasa saja, tetapi hati dia sangat bersih, sangat jujur dengan Allah. Solat jenazah tak sempat baca Fatihah dengan email. Lagu mana tu? Yang mari lewat benar ke? Maka kalau tu kita sebut Allahu Akbar, aku nak baca Fatihah tu email sebut Allahu Akbar, maka kita tinggal Fatihah kita pun sebut Allahu Akbar, terlepas dah tak payah baca Fatihah, maka dipanggil masbuk dalam bab semaya jenazah. Puasa mutih tu apa dia? Puasa mutih ni makan nasi putih saja. Tu panggil puasa mutih, iaitu makan benda-benda yang tidak bernyawa. Jangan makan ikan, jangan makan ayam, jangan makan daging, jangan makan benda-benda bernyawa. Jangan makan ketai, jangan makan sotung. Kuah dia tak boleh makan, susu tak boleh makan, susu keluar daripada lembu. Tak boleh makan, telur tak boleh makan. Makan pulut, makan sambal lado, makan roti cana. Roti cana tu kalau buah telur tak boleh. Roti cana kosong. Margarin tak boleh makan, minyak sapi tak boleh makan sebab mari daripada lembu. Mari makan tepung saja. Tu puasa mutih. Puasa mutih ni tujuan dia nak kuatkan rohani kita. Kalau kita makan benda-benda berdarah, jasmani kita kuat. Ni jasmani kita ni benda darah ni. Ni tubuh kita semakin kuat. Kita makan daging, tubuh kita ada kalori, ada protein. Tu untuk tubuh kita. Untuk rohani kita jangan makan benda-benda lagu tu. Isteri period dengan suami baca Quran, adakah ia dinamakan tilawah? Lagu mana tu maksud tilawah? Isteri period dengan orang baca Quran dapat pahala tak? Telinga dia sudah buat ibadat, iaitu mendengar bacaan Al-Quran. Dia tak baca, memang tak dapat pahala baca, tapi dapat pahala baca dapat pahala dengar Al-Quran. Sekalipun tak beri nama tadarus kau boleh tak apalah, tapi benda tu boleh pahala. Buatlah gapo-gapo asal saja. Biar kita bukan gila ke nama nak kejar nama tadarus kau, nak kejar nama khatam. Apa penting dapat pahala, tak apa dah benda tu Meninggal di Madinah, apakah keistimewaan meninggal di Baqi'? Nabi kata keluar daripada perkuburan Baqi' ni, Nabi tunjuk kepada sahabat dia 70,000 orang yang masuk syurga tanpa dihisap, tanpa dikira bicara. Bangun daripada kubur, jalan direct masuk syurga tanpa dikira bicara, ditanya amal dia tak perlu direct. 70,000. Maka seorang sahabat apabila dengar lagu tu, dia kat tangan, ya Rasulullah, doakan kepada saya supaya saya salah seorang daripada dia. Maka Rasulullah kata, enta salah seorang daripadanya. Maka apabila dengar lagu tu suka sahabat tu, kerana Nabi doa kepada dia, dia salah seorang daripada orang yang 70,000 masuk syurga tanpa hisab. Maka sahabat lain angkat tangan, ya Rasulullah, doa kepada saya. Maka Rasulullah kata, sabaqatkum Ukasyah. Ukasyah telah mendahului kamu. Maka Ukasyah dah boleh ke dia seorang. Orang lain tak tahu lagi masuk syurga tanpa hisab. Tu kelebihannya Baqi'-nya. Maka ada riwayat kata dalam 70,000 tu mensyafaatkan 70,000 pula. Setiap orang daripada 70,000 tu mensyafaatkan bawah dia ada 70,000 juga masuk tanpa hisab juga. Boleh ke tak pinjam wakaf, kitab wakaf bawa balik rumah? Gini. Bagi wakaf untuk kegunaan umum. Kalau kita pinjam, minta izin daripada pemegang wakaf, kita pinjam, kita baca, bukan untuk kepentingan kita akan atas mula, atau kita nak pinjam photostat ke apa dia, patut kita atas. Hal tu tak panggil penggunaan milik peribadi. Dia benda wakaf ni jangan kita buat jadi milik peribadi. Kita baca sorang. Bukan kata benda wakaf ni tak boleh kena ramai-ramai. Bukan lagu tu, kalau tidak nyanyi, pasal kipas kita mai, kita pasal kipas sorang. Tak boleh awak guna sorang, awak kena panggil ramai-ramai. Habis panggil tok siok, panggil kau mai duk bawah kipas ni biar baru boleh sah saya guna. Tak, bukan maksud penggunaan seorang. Maknanya jangan buat benda tu jadi peribadi kita. Jadi milik kita, jadi hak kita. Tak boleh lah. Kitab Dalailul Khairat kita sebut dah. Amalan dia banyaklah. Ni amalan Syazuliyah. Maka ambo ijazah lah baca Dalailul Khairat sebagaimana ambo terima daripada guru-guru ambo. Baca dia start daripada hari Isnin, tiap-tiap hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, temu hari Isnin pula gitu dah. Hukum meniarak, tidur meniarak hukum dia makruh. Kerana syaitan kata siapa dia tidur meniarak maknanya berzina dengan iblis. Iblis kata siapa dia yang tidur meniarak maka ambo pergi berzina dengan dia. Makruh ulama kata. Cara pagar rumah daripada makhluk halus, baca ayat kursi, baca amanah rasul, baca pakku. Baca ayat kursi, baca amanah rasul,
baca pakku. Kuliah ku Allah baca. Lepas tu siuk daripada keliling rumah. Ataupun azan, baik Allahu akbar baik dalam rumah. Ataupun baca surah Al-Baqarah, ataupun kita pasal kaset surah Al-Baqarah 2 juzuk setengah. Ulas semacam. Sembelih binatang tengah buting, ada anak, apakah anak tu boleh makan? Kerana anak dia hukum seperti ibu. Kita sembelih mampu anak juga, maka anak tu boleh makan. Sekalipun kita rasa geli nak makan tu suku pasal, tapi boleh makan. Dan anak dia hukum dia seperti daging ibu dia. Rajin sedekah tapi kedekut bayar hutang. Perasaan rajin sedekah tu alhamdulillah dia beri semangat dia untuk rajin lagi bersedekah. Cuma nasihat kepada dia mengenai kedekut dia. Ingat, benda hak baik dia buat, teruskan. Benda hak tak molek itu kedekut bayar hutang, maka ayat ke dia. Tak bayar hutang ni hukum dia berdosa. Amalan sedekah awak tidak pergi ke mana-mana kerana tersekat dengan amalan tak bayar hutang. Bayar sedekah ni hukum dia sunat, bayar hutang ni wajib hukum dia. Sultan Muhammad Fatih cerita dia terlalu panjang lah. Bacalah cerita mana-mana Sultan Muhammad Fatih. Mimpi alim ulama adakah mainan syaitan? Tak boleh kita nak kata mainan syaitan. Kalau tak mainan syaitan, tengok lagu mana mimpi dia. Perempuan yang menunakkan kata-kata dia, sehingga orang mahram turut dengar juga, berzikir dengan lunak ke, menasyid dengan lunak ke, gini. Ulama kata suara perempuan ini hukum dia haram kalau menimbulkan perasaan nafsu dan syahwat. Misalnya dia menyanyi, dia mengeluarkan suara, sama ada muzik itu sendiri kita dengar menyebabkan naik nafsu, so haram. Ataupun muzik biasa tapi suara dia, apabila kita dengar tu kita akan mikir mengenai tubuh dia, mengenai suara dia, mengenai rupa dia, mengenai nama, maka hukum dia haram. Tetapi kalau orang menasyid, orang berzikir, kita dengar suara dia sedap tapi kita mikir bab nafsu tak? Kau suara sedap semata-mata sedap saja. Tidak menaikkan nafsu tapi masya-Allah suara sedap. Maka ada ulama kata semata-mata sedap tu makruh sahaja. Tapi kalau menyebabkan naik nafsu dan benda-benda menyebabkan orang itu berfikir haram, barulah jadi haram dengan suara perempuan. Kerana muktamad dalam mazhab kita suara perempuan itu bukan aurat. Buka puasa dengan awal tamar baru makan nasi tu afdal ke? Molek lagu tu lah afdalnya. Apabila tu imam baca Fatihah, makmum nak baca iftitah boleh, tak ada masalah ke apa dia. Wajib qada belajar ilmu hakikat. Ilmu hakikat ni nama saja. Asalnya ilmu mengenal Allah Taala. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa dia kenal diri, maka dia kenal lah siapa dia pencipta dia. Maka ilmu itu dipanggil ilmu hakikat. Ilmu hakikat ni adalah ilmu tasawuf sebenarnya. Tetapi ilmu tasawuf perbincangan yang tinggi. Maka ilmu mengenal Allah Ta'ala wajib hukum dia. Awaluddin ma'rifatullah. Tetapi ada ilmu siapa perikat wajib sahaja. Ada ilmu kalau nak kenal lagi, waktu perikat tinggi dan sunat hukum dia. Maka ilmu hakikat ni sunat sahaja. Berarti orang tidak sapa kepada ilmu hakikat, sapa lepas ilmu fardu ain saja, maka dia dah dapat masuk syurga dah. Tetapi orang dapat ilmu hakikat, ilmu kenal Allah Ta'ala betul-betul, maka dia dapat syurga dan dapat kenal Allah Ta'ala. Nikmat dia lebih sedap lagi. Berbanding dapat syurga biasa. Gitu. Apa dia tu? Beza tahannuh, suluk dan uzlah. Apa contoh dari anbiya? Tahannuh ni sama, suluk dan uzlah ni sama maksud. Tahannuh ni bersunyi-sunyi dan membuat ibadat. Tahannuh, suluk dan uzlah. Depan ni akan sebutlah. Sayyidina Aisyah kata Rasulullah sebelum daripada Rasulullah dapat wahyu, Rasulullah buat tahannuh dulu, suluk dan uzlah di Gua Hira. Maka Rasulullah lepas pada tu mari mimpi yang benar selama 9 bulan. Lepas pada 9 bulan barulah mari wahyu. Tu maksud dia lah. Betulkah mukjizat Nabi berlaku bulan Muharram? Hamba tak tahu bulan Muharram saja berlaku kau. Banyak mungkin tak syarat bulan Muharram.
Orang beri duit kepada anak kita, kita boleh guna ke tak? Kita guna duit tu untuk kepentingan budak tu. Ingat sebenarnya nafkah ataupun pembelanjaan bagi seorang anak mesti daripada harta dia. Kalau anak tu tak ada harta, barulah ayah tu baru guna harta dia. Jadi orang wi harta kepada anak, ziarah anak kecil ni, wi pitih. Maka pitih tu kita ipung untuk pembelajaran dia, beli baju sekolah dia, beli piyah, beli gapo dia untuk keperluan dia nah, yuran sekolah dia apa semua, beli makanan ke dia. Nah. Boleh kau terawih 4 lah gapo dia tak tahu. Tak tahu tu hukum. Boleh kau last sekali kita buat 4, tak boleh. Wajib terawih 2-2. Tak sah hukumnya akad terawih, niat terawih 4 rakaat, batal. Hukum isteri bekerja dan tinggal anak di taska. Hamba ya dah isteri bekerja hukum dia harus, tak ada masalah apa. Dah suami dia suruh lagu tu tak ada masalah apa. Suami dia suruh tu. Lapah bayar video dan penerima bayar video gini. Hamba ni berah tak payah sebut tak apa dah, kita niat dalam hati kita, kita serah berah tu, maknanya kita bayar ni adalah video bagi puasa saya ke, video bagi zakat saya, video ke apa dia ni. Kena sebut lagu tu, niat penting gitu. Ni berah video video ke apa? Video puasa saya. Gitu ni. Setiap orang perlu kodok guru pembimbing dalam zaman fitnah ni. Kita rasa kita mampu tak lawan fitnah ni persendirian ataupun kita perlu dibimbing. Kalau kita rasa kita perlu dibimbing, maka kita kena cari, wajib kena cari seorang guru. Supaya kita nak masuk. Kita ni hidup ni kita boleh hidup sendiri ke tak? Kita beli kereta, kita tak belajar dengan orang pun. Kabar-kabar kita nak test sendiri. Anak koci kita belajar sendiri lagu mana nak buka, kita test enjin dia gerak lagu mana, cara nak tukar. Kita bejak sendiri, boleh tak? Tapi kalau kita rasa nak baik kereta pun kita tanya orang. Nak balik rumah kita pun kita kena ada orang tunjuk jalan. Maka kita rasa nak sapak Tuhan, nak selamat daripada fitnah, tak perlu orang bimbing ke tak? Kita fikirlah kita. Kalau kita rasa kita tak boleh hidup atas muka dunia, benda dunia apa perlu pada pembimbing, benda akhirat nak menentukan betul atau salah, lagi-lagilah keliru pada zaman fitnah ni. Apa dia Allah ke Imam Mahdi, tak ingatlah. Wali Allah ke Imam Mahdi. Imam Mahdi ni wali Allah. Pasal ilak papu raya pelita ikutlah nak pasal gapo-gapo dia, tak ada masalah gapo dia nak suruh cerah, nak suruh gapo, nak main lapu lilak kau nak main, terpulang pada kita tidak jadi kau masalah gapo dia kau ada kita niat kau gapo dia nak sembuh api kau gapo, tak ada dah. Kalau nak sembuh api tu jadi kafir lah. Tapi kalau tak ada gapo-gapo untuk meriah ke, tak ada masalah gapo. Lebih-lebih lagi hari raya ni sunat bergembira kerana kita berjaya daripada ujian sebulan kita berjaya puasa dan malam kita boleh tahan semaya tarawih. Maka pada pagi raya tu semua sama-sama suka kata taqabbalallahu lana wa minkum minal aidin wal faizin. Bersalah ucap tahniah minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Tuhan terima amalan kita minal aidin supaya hari raya ni berulang lagi minal faizin daripada orang yang berjaya. Saling suka-suka belaka. Antara cara suka gembira, pakai pasal lapu ko, pakai baju comel-comel ko, ziarah-ziarah ko, ikutlah buat-buat benda gembira. Jangan buat benda haram, sudahlah. Solat mana yang boleh digabung? Sunat ni ada 10 jenis semaya boleh gabung semaya ghairah maksudah. Salahnya antaranya lah hamba sebut tak penuh lah. Semaya hajat boleh gabung, semaya taubat, semaya syukur, semaya istikharah, semaya tahiyatul masjid. Jika salah tambah 1 rakaat dalam sembahyang witir, kena tambah 1 rakaat lagi. Salah ke hak tu tak kira lah. Kira sembahyang witir saat ni 2 rakaat tu. Salah tambah tu tak dikira. Lepas tu kena sembahyang esok lagi. Boleh belajar kau tauhid 3. Tak usah duk belajarlah tauhid 3 ni. Ahli sunnah wal jemaah tak pernah mengajar tauhid 3 ni. Tauhid 3 ni banyak kekeliruan dalam kaedah dia. Gitulah hamba sebutnya. Belajar apa-apa tak usah belajar sifat 20-nya. Apa tak saya belajar benda hak tak ada khilafnya.
Apa nak belajar tauhid 3 ada khilaf kontroversi, tak payahlah. Batal kau dak solat telitah wujud riak dalam solat tidak batal bawa telitah lagu tu manusianya ada lah. Tok tua suka membandingkan antara menantu deh. Menantu ni ayat cerita menantu ni. Lepas tu ayat kau cerita menantu ni. Maka kalau tegur gak kata menantu ni nak tegur dia lah, dia orang tua. Ni tok tua ni jahat. Tok tua ni jahat. Tak semestinya kebenaran berada di orang tua. Tak semestinya kesalahan berada di budak-budak. Kadang-kadang kebenaran berada di budak-budak, kadang-kadang kebenaran berada di orang tua. Maka tak semestinya apabila saya ni mertua, saya ni mesti betul. Awak menantu, awak mesti salah. Tak juga. Maka kesalahan berada di mana-mana sudut. Siapa dia jadi ni, dia tak terlepas daripada kesalahan. Maka mertua lagu ni kena belajarlah. Jangan aib buka aib orang. Sebab itulah kalau kita nikah, afdalnya jangan duduk dengan mertua. Duduk sendiri-sendiri. Supaya orang tak tengok aib kita. Lagu tu. Ibu hamil kena minum air gula masuk, kena bayar video. Hang sebut dah. Kalau dia buka puasa tu kerana bimbang anak dia, maka dia kena bayar video dan qada puasa. Kalau dia bimbang untuk diri dia, kena minum air gula ni untuk diri dia lah. Sebab nak cek apa-apa untuk diri dia, maka kena qada saja, tak bayar video. 72 yang masuk neraka itu sementara atau kekal sementara sahaja. Dia umat Nabi Muhammad cuma sesat masuk neraka juga 72 ni, tapi dia akan keluar daripada neraka juga. Adakah sah ada nikah ada unsur penipuan? Tok laki ni nyamar walau tak semaya. Apabila nikah rupanya tak semaya laki ni. Apa hukum dia sah ke tak? Hukum dia sah sembah, hukumnya sah nikah dia. Berarti cuai kita buat apa tak cek dia betul-betul. Apabila tak semaya lagu tu. Kalau kita tahu awal-awal lagi orang jatuh tu tak semaya, maka haram pok dia tu menikahkan anak tino dia dengan lelaki tu. Haram hukum dia. Sekalipun sah nikah tu, tetapi haram kerana menyebabkan anak tino dia dulu kena taat kepada orang tak semaya pula. Maka kena menasihatlah. Kalau kita tak mampu nasihat, suruh kepada qadi tu email, suruh nasihat tu laki kita semaya. Wuduk ataupun mandi junub bagi rambut yang berwarna. Ingat, pewarna rambut amo sebut dah. Jangan rambut pewarna yang menutup rambut. Dan janganlah pewarna tu berunsur daripada najis. Kalau pewarna tu tak ada najis dan dia tak menutup rambut, yang meresap dalam rambut, maka hukum dia sah mandi junub dan wuduk. Air akuarium nak ikan najis ke tak? Najis. Sebab dia ada najis ikan dalam tu kan? Jadi najis dah. Tetapi kalau sedikit dimaafkan. Sampai qadar manakah ilmu tauhid dalam tauhid fiqh tasawuf? Tauhid ni kita belajar sifat 20 tak apa dah. Ataupun 13 sifat tak apa dah. Ulama kata lepas dah fardu ain. Fiqh pula kita belajar bab semaya, bab ambil air semaya, mandi junub. Hak tu saja. Masuk bulan puasa baru belajar bab puasa. Kalau ada pitih belajar zakat, kalau ada pitih lagi bayar bab haji. Tapi hak biasa wajibnya mandi junub, ambil air semaya saja. Hak tu kena belajar. Tasawuf pula belajar hati kita supaya jadi orang juruf. Tahu ni sifat ni haram. Sifat ni hati ni jahat, hati ni baik. Macam kedekut. Ni ada orang tak tahu. Kedekut punya jahat punya. Saya ingat kedekut ni bagus. Dia pun kedekut tu dia rasa bagus. Sebab tu dia kedekut. Nampak cermat, ya pakai baju kemas, ya pakai pihak. Rupanya kedekut rupanya. Maka kedekut ni dia tak tahu benda tu tak molek. Maka kena belajar tasawuf tu. Makmum tak perlu baca Fatihah tak boleh. Makmum kena baca Fatihah. Imam perlu baca Fatihah kecuali makmum masbuk. Makmum masbuk, makmum yang tak ada imam tu rokok dah, maka dia tak payah baca Fatihah. Maka dia boleh tinggal Fatihah dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gak